teruskan lagi pembelajaran kita dengan mengaplikasi apa yang telah cikgu ajar tadi. Baik, sebelum kita masuk ke isi yang lebih mendalam, boleh sesiapa bagi tahu cikgu apa itu budaya menabung? Cikgu, saya nak jawab boleh? Boleh? Zia, silakan. Okay, menabung adalah salah satu aktiviti atau proses penyimpanan. Selalunya masyarakat gemar menabung duit untuk kegunaan masa hadapan. Pada kefahaman saya, menabung adalah salah satu cara masyarakat menyimpan duit. Itu je yang saya tahu, Baik, cikgu. terima kasih Nadia. Bagus. Betul. Menabung ni selalunya kita akan menyimpan duit lah kan? Okay, jadi secara teorinya, menabung ni adalah salah satu daripada pelbagai macam produk perbankan yang cukup diminati oleh masyarakat. Jadi ada di antara kamu ni yang menabung ke sekarang? Ada. Ada cikgu. Ada, bagus. Okey, jadi disebabkan ada yang nak menabung ni, cikgu nak uji lah sikit kan? Okey, daripada apa yang cikgu terangkan pasal maksud budaya menabung tadi, okey, cikgu nak tanya kepada awak semua kan, berkaitan dengan faedah-faedah ataupun kebaikan menabung yang kita dapat melalui amalan menabung. Ada sesiapa nak jawab? Boleh saya jawab, cikgu? Ya, silakan Hajar. Okey, pada pandangan saya lah kan, amalan menabung ni sangatlah berguna untuk kita pada masa depan. Dengan menabunglah dapat elakkan kita dari berhutang. Sebab kita dah ada simpanan, jadi kita boleh gunakan simpanan kita pada waktu yang terdesak. Macam untuk bayar bil perubatan, bayar yuran sekolah dan macam-macam lagi. Itu saja, cikgu. Okey, bagus Hajar. Terima kasih atas jawapan. Betul, sebenarnya menabung ni ada banyak kebaikannya kan. Jadi macam yang Hajar cakap, menabung ni mampu mengelakkan kita daripada berhutang. Kenapa? Sebab kita dah ada simpanan tersedia. Jadi tak perlu nak berhutang dengan orang lain. Jadi dia memudahkan kerja kita lah kan. Okey, selain daripada mencegah kita berhutang, apa lagi kebaikan menabung yang kita dapat? Ada sesiapa nak jawab? Boleh saya jawab, cikgu? Ya, silakan Amnah. Selain dari mencegah kita daripada berhutang, menabung juga melatih kita untuk sentiasa berjimat cermat. Sebab duit lebihan daripada pembelian keperluan kita simpan. Maka ianya mengelakkan kita daripada beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Okey. Nah, bagus. Sebenarnya bila kita menabung ni, maknanya kita sudah ada perancangan wang. Betul tak? Bila kita dah merancang apa yang kita nak beli, apa yang kita perlu, jadi duit lebihan daripada kita membeli tu, kita dapat simpan. Dia sekaligus lah sebenarnya mengajar kita untuk berjimat. Jadi awak semua kena pastikan awak ada senarai untuk awak nak beli apa, keperluannya. Jadi dari situ awak boleh belajar berjimat cermat dengan amalan menabung. Faham semua? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, bagus. Baik, kita teruskan. Cikgu nak tanya Aisyah, apakah kaedah-kaedah menabung yang berkesan, terutamanya yang boleh awak amalkan sendiri? Cikgu, kalau ikut pandangan saya lah, banyak kaedah menabung yang berkesan. Contohnya macam ibu bapa menyediakan tabung untuk setiap anak. Ibu bapa bolehlah melatih mereka untuk menyimpan RM1 sehari contohnya. Seterusnya, kalau duit yang dikumpul dari hasil menabung boleh disimpan di dalam bank untuk keuntungan yang lebih banyak. Duit yang disimpan untuk digunakan pada masa hadapan itu bertujuan untuk pembelajaran selalunya dan sebagainya. Betul tak, cikgu? Sebenarnya banyak kaedah menabung ni. Jadi bagus, saya tertarik dengan Aisyah cakap. Dia bermain peranan ni ibu bapa lah kan. Ibu bapa ajar, tunjukkan macam mana kaedah menabung. Contohnya sediakan tabung untuk setiap anak kan. Macam Aisyah cakap, simpan RM1 sehari pun dah macam bagi satu habit kepada mereka untuk membudayakan amalan menabung. Menabung ni sebenarnya baik untuk memupuk budaya menabung dalam diri anak-anak. Sebenarnya banyak lagi yang kebaikan yang kita perolehi daripada budaya menabung.
Jadi, cikgu akan berikan, kita akan teruskan lagi pembelajaran kita. Cikgu akan berikan situasi kepada awak semua dan cikgu akan pilih kepada sesiapa sahaja untuk mengembangkan situasi yang cikgu bagi tersebut dan jawab berkenaan dengan situasi tersebut. Situasi yang pertama iaitu apakah peranan yang perlu dimainkan oleh pihak sekolah supaya pelajar mendapat pendedahan berkaitan dengan budaya menabung. Ada sesiapa nak jawab? Boleh saya jawab, cikgu? Boleh Atini, silakan. Okey, baiklah. Yang paling sesuai adalah untuk melatih para pelajar untuk menabung secara berkumpulan. Contohnya setiap kelas perlu ada satu tabung dan juga setiap murid ni perlu memasukkan jumlah duit yang tertentu pada setiap hari. Jadi selain itu juga pihak sekolah boleh mengadakan kempen secara besar-besaran di sekolah seperti kempen kebaikan budaya menabung. Jadi dengan itu murid akan lebih mendapat pendedahanlah berkaitan dengan kebaikan budaya menabung sekaligus merancakkan lagi budaya menabung dalam kalangan anak muda. Itu saja daripada saya. Bagus Atini, betul. Sebenarnya apa peranan yang sekolah boleh buat ni sebenarnya bermula daripada sesuatu yang kecil. Baik, kita teruskan lagi dengan situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua adalah sebagai golongan masyarakat yang prihatin, apakah peranan yang dimainkan oleh masyarakat untuk memupuk budaya menabung? Baiklah, ada sesiapa nak jawab? Saya cikgu. Ya, silakan. Hajar. Baik cikgu. Pada pandangan saya lah, masyarakat ni satu cerminan kepada tingkah laku sesebuah masyarakat. Oleh itu mereka boleh menunjukkanlah contoh-contoh atau petua menabung dengan baik. Contohnya berkongsi tempat membeli belah yang murah dan berkualiti sesama masyarakat. Hal ini kerana lebihan wang yang sepatutnya dibelanjakan dapatlah kita masukkan di dalam tabung dan sekaligus melatih masyarakat untuk berjimat cermat dalam berbelanja. Baik, terima kasih Hajar. Satu perkongsian dan satu peranan yang bagus lah. Bila kita sesama masyarakat, kita berkongsi cakap dekat mereka barang dekat kedai ni lagi murah kan. Jadi, tapi berbaloi kualitinya sama dengan kedai yang mahal. Jadi secara ringkasnya lah, budaya menabung ni akan memberikan kebaikan yang cukup besar pada kita semua. Tak kira tua, muda, awak, cikgu sendiri pun, kita kalau menabung, dia akan memberikan kebaikan dan faedah kita kepada kita pada masa hadapan. Bak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadinya kita simpan sedikit demi sedikit, kita latih diri kita untuk menyimpan sedikit demi sedikit, dan bila kita sudah bekerja nanti, kita boleh menyimpan dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi ianya memberi kebaikan lah kepada kita sekiranya berlaku kecemasan contohnya kan, daripada kemalangan lah contohnya. Jadi sekiranya memerlukan wang yang banyak, duit tabungan kita ada, jadi kita boleh guna. Jadi kita tak perlu susah untuk meminjam. Betul tak? Betul. Awak semua dah faham ke apa itu faedah dan kebaikan menabung? Faham cikgu? Faham, cikgu. Alhamdulillah, bagus. Okey, kalau dah faham, cikgu akan bagi satu latihan iaitu bincangkan faedah-faedah menabung dan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat dalam memupuk budaya menabung dalam kalangan pelajar. Panjang karangan hendaklah di antara 300 hingga 350 patah perkataan. Jadi, berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi, cikgu nak awak buat satu karangan. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Anis binti Zulkifli, nombor matrik D20191087591. Kemahiran yang saya gunakan dalam video mikro pengajaran saya iaitu kemahiran menyoal. Berdasarkan video tersebut, penilaian telah dibuat oleh penilai dan menemukan beberapa kekuatan dan kelemahan yang ada dalam video mikro pengajaran saya. Antara kekuatan yang ada itu saya mampu membina soalan dengan berpandukan aras
yang sesuai supaya murid dapat memahami isi penyampaian dengan lebih jelas. Kekuatan yang kedua iaitu penyerapan aktiviti seperti aktiviti soal jawab berdasarkan penggunaan situasi yang diberikan oleh guru kepada murid. Hal ini bertujuan bagi memberikan kefahaman dalam mengaplikasi dan menghubungkaitkan sesuatu idea dengan situasi yang telah diberikan. Aktiviti ini mampu merangsang kemahiran berfikir murid agar lebih kreatif dan inovatif. Kelebihan yang ketiga iaitu saya mampu menggunakan bahan bantu mengajar seperti slide PowerPoint untuk menarik minat pelajar dan mengekalkan fokus pelajar sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Manakala kelemahan yang saya dapati melalui video mikro pengajaran tersebut ialah sebagai guru saya telah lupa untuk menukar slide kepada slide yang seterusnya masa proses pembelajaran berlangsung. Jadi sebagai cadangan penambahbaikan, saya perlu peka kepada pergerakan bahan bantu mengajar supaya ianya tidak mengganggu fokus pelajar dalam sesi pembelajaran.